Memilih untuk hidup bersendirian seringkali dianggap sebagai salah satu persepsi buruk dan memalukan bagi kehidupan seseorang. Malah ada juga sesetengah golongan daripadanya yang menganggap mereka yang ingin hidup bersendirian ini sebagai seorang yang tidak laku dan terlalu memilih dalam membuat pemilihan pasangan hidup. Namun, hidup bersendirian juga terdapat pelbagai faedahnya dari sudut psikologi dan mental seseorang. Bagi mereka yang memilih untuk tidak mempunyai pasangan, ternyata dapat membantu membentuk peribadi seseorang untuk menjadi lebih berdikari dan tidak mudah bergantung kepada orang lain. Bukan sahaja ianya mampu melatih diri untuk menjadi lebih kental, malah mereka yang hidup bersendirian ini dikatakan tidak mudah untuk berasa tertekan dan sedih apabila dikecewakan. Rata-rata di Selangor, Malaysia, terdapat lebih daripada 1 juta wanita berumur 30 tahun ke atas yang masih bujang atas kerana faktor perubahan sosial dan tekanan pekerjaan. Malah bagi kaum Adam pula turut mencatatkan jumlah seramai 148,803 orang secara keseluruhan. Justru persoalannya, adakah benar lelaki maupun wanita yang memilih untuk hidup bersendirian ini lebih baik? Apakah faktor ataupun punca utama ramai yang memilih untuk hidup secara solo? Itu dia sedikit laporan bersama dengan statistik yang membawa kita kepada persoalan adakah lebih baik hidup bersendirian. Tapi kan Hawa, ada orang hidup bersendirian kerana pilihan mereka. Ada mungkin belum lagi berjumpa jodoh. Ada yang disebabkan mungkin insiden-insiden dalam hidup mereka lah. Seperti juga yang dikongsikan di laman Facebook kita. Ada yang sudah pun berkongsi lebih baik hidup single. Ida Wahidah berkata tetapi terlalu berat sebelah pada keluarga sendiri. Dan Zaleha Zawawi pula berkata dah 39 tahun bersendirian selepas arwah suami meninggal. Okey, ada beberapa faktor lah kan. Tapi kepada mereka yang tak pernah lagi mendirikan rumah tangga, pasti ni rasa sebab nak komitmen kerja, nak komitmen keluarga yang sedia ada kan. Adakah bermaksud kalau berkahwin, kalau tak solo, tak boleh nak commit untuk komitmen yang lain tu kan. Jadi ini yang kita nak bincangkanlah bersama tetamu-tetamu kita pada hari ini. Benarkah sendiri lebih baik? Hari ini kita bersama dengan Encik Zaid Muhammad, seorang perendah motivasi. Assalamualaikum Encik Zaid. Waalaikumsalam. Selamat dengar Encik Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita juga bersama dengan Vicha. Hai Vicha. Hai. Ya, Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Dan kita juga bersama dengan Jaafar On ataupun lebih kita mesra panggil Papa J ya. Ya, apa khabar semua anak-anak? Sihat Allah, sweetnya. Okey, baik Encik Zaid, Vicha dan juga Papa J. Okey, topik kita hari ini memang sesuai dengan tetamu-tetamu kita. Tapi sebelum itu kita nak tanya kepada Encik Zaid Daulah. Encik Zaid, kalau kita lihat dari sudut psikologis, memangnya banyak artikel yang berkata hidup bersendirian lebih baik. Tetapi ada juga yang berpendapat yang hidup bersendirian ini adalah kerana menyebabkan seseorang itu sunyi, sepi, sedih, depres, murung dan sebagainya. Jadi mungkin Encik Zaid sebagai mukadimah boleh mulakan dalam nota yang positif lah. Sebenarnya hidup bersendirian ni baik, tapi macam mana boleh seseorang itu melihatnya dengan orang kata dari sudut positif lah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Topik yang menarik ya. Kerana realiti hari ini memang ramai yang memilih untuk bersendirian. Kadang-kadang bukan kerana pilihan itu sendiri tetapi kerana situasi yang menjadikan mereka memilih. Keyword dia kat sini ialah pilihan. Hanya kerana terpaksa. Jika kita menganggap benda itu terpaksa, kemungkinan ianya akan memberi beban kepada kita. Tetapi jika kita memilih, sedar dengan pilihan kita itu, insya-Allah akan terbuka pelbagai peluang di depan mata, pelbagai kebahagiaan yang boleh kita cari. Dan saya suka ayat abang yang terakhir tadi yang interview awal-awal tadi. Dia kata kita semuanya bergantung pada kita. Kebahagiaan tu bukannya pandangan masyarakat, bukannya pandangan keluarga, bukannya terletak di tangan pasangan kita pun.
kalau mereka yang bersama pun tak semestinya bahagia. Betul. Jika dia memilih untuk tidak bahagia. Jadi bagi saya kita berbalik kepada asal lah, iaitu jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Apa yang Tuhan dah bagi kat kita, itulah yang terbaik untuk kita. Pada bersama kita berusahalah untuk lebih memperbaiki diri kita sendiri dan berdoalah kalau kita betul-betul ingin bertemu pasangan yang baik, kita doa banyak-banyak dan usaha perbaiki diri kita, insya-Allah benda tu akan datang kembali kepada kita. InsyaAllah. Dan seperti tadi Encik Zahid pun ada sebutkan, ada dalam kalangan mereka yang memilih untuk hidup secara solo ataupun bersendirian atas situasi-situasi yang tertentu kan. Jadi kita nak tanyalah kepada Papa J, pernah mendirikan rumah tangga dan mempunyai seorang anak kan, dan bagaimana Papa J mengharungi sepanjang hari-hari sampailah hari ini dan kenapa memilih untuk hidup bersendirian Papa J? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebenarnya Papa tidak akan rasa gusar bila bersendirian. Kerana Papa mempunyai lebih beribu anak angkat di seluruh dunia ni. Saya mencari anak angkat melalui FB. Dan mereka tu semuanya melayan Papa dengan baik. Dan bila di Malaysia ni pun banyak anak-anak angkat yang boleh menjaga Papa. Setiap petang ada saja yang mengantarkan makanan, ada yang mengantarkan buah-buahan. Jadi masa tu terisi bila dia orang datang menjumpa kita dan kita berunding macam kita berkeluarga. Jadi ada juga anak-anak angkat yang mula ambil perhatian, ada yang mula menggunakan kita untuk meminjam duit. Tapi daripada sinaran mata dia, kami tahu dia orang tu datang dengan ikhlas atau tidak. Jadi kita kena tahu. Macam saya dengan cucu saya pun semua rapat. Jadi mereka ni dia orang datang jumpa saya dan artis-artis pun yang saya ada grup artis kesayangan Pak On ni, maknanya mereka tu akan bertanya, akan mengantarkan mesej, akan mengantarkan benda-benda bercorak-corak agama pada kita supaya kita menjadi lebih tenang dalam hidup kita. Tambah-tambah lagi kita rapatkan diri kita dengan Allah, kita banyak istighfar, kita banyak selawat. Maknanya keterangan diri kita tu kita yang menciptanya. Jadi Allah memberikan dorongan. Saya dah duduk berpindah di kondo ni kerana ingin senang hidup kan. Jadi mereka sedang datang, sedang jumpa, sedang bermusyawarah dan mereka akan balik pukul 12 malam. Kita tidur dengan tenang kerana mereka menghiburkan kita walaupun Papa sekarang dah berusia 70 tahun. Wow. Ini memang Papa yang disayangi tau. Okey, baik. Vicha, kalau itu adalah pengalaman Papa J sendiri kan. Vicha pun pernah berumah tangga dan kini hidup bersendirian. Jadi mungkin Vicha boleh kongsikanlah. Apabila Vicha berumah tangga dan kini hidup bersendirian, adakah Vicha lebih selesa hidup bersendirian ataupun macam mana Vicha? Okey, sebenarnya pasti orang sebenarnya dalam hati kecil hidup sendiri itu tak nak. Pasti teringin ada pasangan, betul tak? Itu adalah normalnya hati seseorang. Tapi bila misalnya kita dah ada pengalaman yang pengalaman yang maksudnya membuatkan kita jadi ada satu pelajaran, mungkin sekarang ni saya lebih berhati-hati. Jadi saya lebih berhati-hati untuk misalkan mengenal orang atau misalkan untuk rapat dengan saya. Atau misalkan apalagi saya ada anak 3, jadi kalau boleh tuh dia boleh terima saya dengan anak-anak saya juga, bukan hanya terima saya aja gitu. Tapi mungkin dalam setiap hati kecil pasti pengennya ada pasangan gitu. Okey. Maksudnya Vicha masih meletakkan harapan untuk berumah tangga lagi ya Vicha? Pasti, itu pasti ya. Pasti benda tu sebab maksudnya cuman ada dalam macam saya kalau saya kenal dengan orang saya akan tengok dulu. Tak akan secepat macam dulu mungkin saya fikir macam saya plus size. Maksudnya kadang-kadang ada orang yang nak tak. Jadi adalah ada orang yang nak je okey, ada orang yang nak je okey tanpa fikir ABC-nya. Tapi kalau sekarang tu saya lebih fikir macam bila orang tu sayang dekat kita, maknanya adalah dia akan terima kita kekurangan dan kelebihan kita. Betul. Jadi
Betul. Jadi sekarang lebih teliti lah untuk kenal dengan orang. Baik, lebih teliti, lebih berhati-hati. Sebab kadang-kadang Richa, ada orang beranggapan bahawa semua wanita ataupun lelaki juga terlalu memilih. Tapi mungkin ada yang cukup suka memilih, tapi ada yang macam Richa, berhati-hati dan teliti daripada pengalaman sebelum ini. Baik, kita dah dengarkan daripada ketiga-tiga tetamu kita ya Hawa. Dan sekarang ni kita nak dengarkan pula apa pandangan orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Saya rasa sendiri tu lagi baik lah daripada kita terus bersama dengan orang-orang yang menyakiti kita. Jangan jadikan sendiri kita tu, orang cakap, sebagai kesepian yang menyeksa. Jadikan kesendirian kita tu sebagai satu keheningan yang bermakna. So bagi saya, sendiri lagi baik sebenarnya. Sebab bila kita sendiri ni, kita boleh mengisi masa kita dengan hal-hal yang positif, sibukkan diri dalam kebaikan, fokus untuk kerjaya, habiskan waktu bersama orang tua, buat mereka bahagia. Macam saya sendiri pun, saya perlukan orang sekeliling untuk support, untuk sama-sama menyiapkan sesuatu tugasan itulah. Kalau macam tak, kita akan rasa lebih penat. Boleh kita nak buat seorang-seorang, tapi benda tu akan rasa penat. Dalam hidup ni kita perlukan, maksudnya semua benda yang kita lakukan, kita mesti akan ada untuk orang teman kita, untuk orang support kita. Saya tidak memilih untuk bersendirian kerana sukakan suasana yang meriah dan lebih fokus untuk gembirakan pasangan. Hidup sendiri ini memberi impak kepada seseorang, terutama dari segi kesihatan, mental, emosi pun akan mudah terganggu dan cepat sedih bila selalu bersendirian. Saya memang lebih memilih untuk berteman sebab bila kita berkongsi rasa, kita berkongsi sesuatu dengan orang lain, kita akan jadi lebih lega. Orang yang lebih bersendiri ni, yang kita jumpalah kebanyakannya, dia lebih berdikari, dia lebih well prepared sebab dia kena tahu banyak benda sebab semua pun nak kena buat sendiri. But actually at the end of the point, bila buat semua benda ni sendiri, kita akan rasa penat. Kita akan rasa penat sebabnya nak fikir banyak benda. Okey, banyak reaksi di situ, pendapat di situ tentang sendiri lebih baik ni. Jadi kita nak tanyalah kepada Encik Zaid kan, kepada yang belum lagi berumah tangga dan sedang berfikir-fikir nak hidup sendiri ke ataupun nak mendirikan rumah tangga. Jadi kepada yang mungkin nak pilih hidup sendiri ataupun secara solo kan Encik Zaid, sebenarnya pasti ada cabaran-cabaran ni juga. Masa depan nanti kalau tak berteman, kalau tak mendirikan rumah tangga, tak ada zuriatnya, siapa nak menjaga mereka, itu cabaran yang jangka masa panjang lah. Jadi kalau cabaran yang di awal-awal ni bagaimana Encik Zaid? Okey. Betul. Saya rasa secara nalurinya lah manusia ni dilahirkan berpasangan dan kita mempunyai keperluan untuk mempunyai pasangan yang kita suka, untuk berbahagia dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kebahagiaan tu datang dalam bentuk yang berbeza, bukan dalam bentuk pasangan. Kalau ditakdirkan pasangan kita tu orang yang tak baik, mempunyai niat yang lain, maka saya rasa lebih baik bersendirilah. Jadi dia berbalik kepada penelitian kita lah. Jangan kita, bagi saya jangan kita terlalu terdesak untuk mengikut orang lain. Kita tanya hati kita sendiri, adakah kita telah bersedia? Saya rasa benda ni betul lah, macam disebut tadi, ada yang kata memilih sangat. Saya rasa kita kena seimbangkan lah. Takkan tak pilih langsung kan. Kita nak beli barang, main kan. Beza masuk kedai tu, masuk kedai ni, apatah lagi mencari pasangan hidup. Jadi memilih tu menilai, bukan menilai tu bagus. Tetapi pada masa yang sama, kita juga kena ikhlas lah. Adakah penilaian kita tu tepat? Adakah kita terlalu meletakkan standard yang mustahil untuk dicapai? Itu pun kena ada proses keseimbangan lah di situ. Jadi saya rasa apa-apa yang kita buat ni sebenarnya, kalau kita dah selesa, kita rasa
kita rasa bahagia, itulah pilihan yang betul sebenarnya. Jadi tak kira sama ada pasangan atau bersendirian, insya-Allah. Seperti juga apa yang Vicha dah katakan tadi lah, yang Encik Zaid dia lebih berhati-hati, teliti. Jadi dan seperti Encik Zaid katakan, kita harus cari keseimbangan itu. Janganlah kita set standard yang cukup tinggi, lepas tu kita menilai, wah nak tick box dalam list tu punyalah panjang. Nak semua box tu kena tick. Betul. Baik, dan kita ada perkongsian dalam Facebook juga. Nur Mahira berkata, saya dah 31 tahun and still single, tapi dia lebih gembira kerana boleh menghabiskan masa bersama dengan keluarga dan walaupun adik-beradiknya sudah berkahwin. Tapi kadang-kadang rasa cemburu pun ada juga sebab tengok kawan-kawan lain dah kahwin dan dah ada anak. But it's okay, single pun boleh happy. Okay, jadi saya nak tanya kepada Papa J lah. Ya, Papa J. Biasa. Okay, orang katalah, bukan saya katalah. Orang kata wanita ni hati dia lebih kental. Dia walaupun single solo, dia boleh teruskan hidup dengan bersendirian. Tapi lelaki ni kadang-kadang walaupun solo single, dia perlukan perhatian. Lelaki ni kalau sakit sikit pun Allah perlukan perhatian, attention seekers dan sebagainya. Papa J pula macam mana bagi mewakili lelaki lah. Adakah betul lelaki ni lebih memerlukan perhatian daripada wanita? Sebenarnya ini apa yang saya experience pada diri saya sendiri ya. Sebelum saya menjejak kaki di Kuala Lumpur ni, saya fikir saya kena mempelajari apa selok-belok hidup di Kuala Lumpur. Umpamanya makan, minum, persiapan diri, baju, nak hias cantik, nak hias rumah. Saya pelajari semua sekali itu untuk senang saya tak payah susahkan orang. Kan? Jadi bila saya sendirian, saya dulu masa saya berumah tangga, saya nak kemas lansir, saya nak kemas rumah, saya nak susun bunga, kan. Jadi saya dikotak-katikkan dengan cara begitu, kan. Jadi apa yang saya rasa, sebelum aku dikotak-katik lebih teruk lagi, lebih baiklah aku duduk sendiri. Kami berpisah cara baik dan anak saya pun okey. Jadi kami tak ada masalah apa-apa dan ada jugalah wanita tunggal tu ajak-ajak juga saya lah berumah tangga. Saya kata dah lambat dik, dah tua, jadi tak payahlah dah berumah tangga. Buat penat aja. Tapi nampak muda. Itulah pasal. Jadi saya happy dengan cara saya dan mungkin ada orang boleh ikut cara saya tu baiklah. Tapi kalau tak boleh ikut, terpulanglah. Tak semua orang nak belajar benda-benda ni semua kan. Jadi saya tukar masak, saya boleh buat kek, saya jual online. Jadi benda tu masa terisi dengan kerja-kerja yang berfaedah. Dan saya anggapkan diri saya ni untuk menderma setiap hari-hari walaupun secawan kopi. Jadi saya sedekah. Itu dia. Okey. Baik, Vicha. Tadi Vicha ada kongsikan kan kalau boleh ingin memberi peluang kedua kepada diri sendiri. Tapi kita nak tahulah dari sudut pengalaman Vicha sendiri, apa sebenarnya kelebihan buat diri sendiri apabila lakukan apa saja, membuat keputusan apa saja semuanya. Tanya kepada diri sendiri sahaja, kelebihan apabila hidup secara bersendirian ni, Vicha. Okey, macam dulu ada suami pun saya yang kerja. Jadi sebenarnya pada saat kita hidup sendiri tu mungkin destinasi apa yang kita nak ambil keputusan tu dulu selalu tanya dengan husband. Kalau sekarang kan keputusan apa kita buat sendiri. Itu je kelebihan dia. Lepas tu macam tak adalah maksudnya kena sebelum pergi kerja kita kena buatkan dulu sarapan, kena jaga dulu baju dia macam mana apa semua. Benda tu. Jadi sebenarnya ada pro and con antara misalkan kita hidup sendiri ataupun kita ada bersuami. Tetap misalnya macam saya, kenapa saya masih bagi peluang lagi sebab saya rasa macam saya masih layak untuk dapatkan orang yang sayang dengan saya dan terima saya apa adanya gitu kan. Dan mungkin boleh ada sosok seorang bapa yang menggantikan untuk anak-anak. Sebenarnya lebih fikir ke situlah sebab saya masa kecil saya tak ada sosok bapa. Sebab saya pun dari keluarga broken home juga. Jadi saya rasa macam bila saya dulu masa kecil dah dapat broken home family, macam saya tak nak anak saya nanti pun sama dengan saya. Faham. Itu yang saya fikirkan. Jadi mungkin saya akan turunkan ego saya. Tadinya sih memang sebelum ni saya fikir macam adalah sendiri sebab saya rasa dah jadi perempuan. Perempuan kan dia dah ada anak, dia rasa macam dia dah komplit dah. Apa lagi? So tinggal cari duit je lah. Kalau misalnya ada suami, kok kena jaga lagi suami apa semua. Tapi bila saya
selama ini sendiri tuh ternyata saya nampak anak-anak saya kurang sosok seorang lelaki atau sosok bapak. Itu pun kadang-kadang dipikir ini tak bagus jugalah sebab ialah bila ada lelaki lain kan. So itu yang membuat hati saya jadi okeylah kita jangan ego, lepas tu buka hati. Dalam situasi Vicha ni harus mendahulukan anak-anak juga dan seperti yang Vicha katakanlah, tak nak pengalaman yang berlaku pada Vicha berlaku pada anak-anak. Dan kami mendoakan yang terbaik buat Vicha. Mungkin harap-harap berjumpalah dengan jodoh seperti mana yang Vicha inginkan buat Vicha dan anak-anak. Baik Encik Zaid, di penghujung perbincangan kita pada hari ini, secara ringkasnya mungkin Encik Zaid boleh kongsikanlah bagaimana boleh seseorang hidup bersendirian, hidup solo dengan secara produktif tanpa orang kata fikiran yang negatif. Terima kasih. Banyak sebenarnya. Sebenarnya paling penting ialah menjaga mental kita sendirilah. Iaitu kita terima keadaan sambil berusaha untuk memperbaikinya. Kalau kita rasa macam contoh Vicha tadi kan, dia terima keadaan bahawa ini suasana aku sekarang, tidak menyesal dengan perkara yang dah lepas, tidak membazirkan emosi dengan mengungkit kesalahan dan sebagainya, tetapi fokus kepada masa hadapan. Itu paling penting. Iaitu kita jaga diri kita dulu. Lepas tu barulah kalau kita ada tanggungan, macam Abang Jaafar memang tabik lah ada ramai anak-anak angkat. Ini pun antara tanggungjawab kita kepada mereka. Vicha semua ada anak-anak sendiri. Barulah kita boleh jaga mereka bila mental dan tenaga kita banyak. Dan seterusnya kita prioritikanlah kehidupan kita. Prioriti kita kat mana. Kalau macam saya ada pasangan, prioriti saya adalah pasangan saya juga, anak-anak saya juga. Tetapi kalau hidup bersendirian, mungkin prioriti kita keluarga kita, kerja kita dan sebagainya. Jadi 3 perkara ni kalau kita jaga, insya-Allah kita rasa produktif, kita rasa tak ada masa untuk kita mencari kekurangan diri kita. Sebaliknya kita sentiasa move forward, maju ke hadapan dan insya-Allah doa banyak-banyak. Apa-apa kisah hidup kita ni sedang dan akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mintalah rahmat dan kasih sayang Allah untuk menulis kisah yang terbaik untuk hidup kita. Sama ada sendirian atau berpasangan, itu hanyalah jalan cerita kita saja. Betul. Cari kebahagiaan dekat setiap benda yang kita ada kan Encik Zaid. Terima kasih banyak-banyak diucapkan buat Encik Zaid, Papa J dan juga Vicha kerana bersama kita hari ini. Terima kasih. Jaga diri. Bye-bye.